Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kesediaan Kerajaan Persekutuan berunding mengenai penurunan kuasa serta pengembalian hak-hak Sarawak yang telah terhakis selama ini akan menyemarakkan lagi semangat rakyat Bumi Kenyalang untuk memastikan Malaysia terus kukuh. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem menjelaskan negeri ini hanya menuntut haknya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Perjanjian Malaysia 1963, Akta Malaysia, Laporan Antara Kerajaan dan Cadangan dan Laporan Suruhanjaya Kobol. Jelasnya ia bukan bertujuan untuk melemahkan Persekutuan Malaysia, sebaliknya ia adalah tanggungjawab Sarawak dalam memperkukuh negara ini. Tan Sri Adnan berucap dalam majlis sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri di Kompleks Sukan Sri Aman di Sri Aman. Beliau juga berterima kasih kepada Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak kerana berfikiran terbuka terhadap permintaan Sarawak. Kita juga mengucap terima kasih kepada Petronas kerana menghormati permintaan Sarawak dan sedia berunding agar negeri ini mendapat lebih manfaat dari sumber minyak dan gas. Beberapa hari yang lepas, Petronas bersetuju dengan 7 perkara yang diminta oleh Sarawak. Ini merupakan satu permulaan kerana kita akan terus mengadakan rundingan dengan Petronas mengenai royalti dan perkara-perkara lain. Tan Sri Adnan juga mahu Sarawak diberi terus perhatian khusus daripada pentadbir di Putrajaya dalam memastikan tahap pembangunan negeri ini setanding negeri lain khususnya di Semenanjung Malaysia. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga kini sedang melaksanakan Pelan Transformasi Sosio-Ekonomi Sarawak, sebuah pelan jangka panjang yang komprehensif, seimbang dan bersepadu. Pelan sehingga tahun 2030 itu bertujuan mempercepatkan pertumbuhan pendapatan negeri, merapatkan jurang pendapatan rakyat, seterusnya membawa Sarawak ke arah negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Pengertian Hari Kebangsaan membawa pelbagai maksud bagi setiap individu. Kru RTM yang berkesempatan membuat tinjauan di Bandaraya Kuching menyelami makna sambutan hari yang penuh bersejarah itu dalam kalangan masyarakat. Bagi Muhammad Zain Bujang yang lahir pada tahun kemerdekaan 1957, tarikh tersebut suatu keramat baginya dan ia sentiasa ditunggu-tunggu setiap tahun. Kepada generasi muda, peliharalah kemerdekaan ini sebaik mungkin. Kita sudah merdeka 53 tahun dalam konteks Sarawak dan 59 tahun dalam konteks Malaysia. Yang kita khawatirlah hendak mengurus kemerdekaan ini. Itu yang kita khawatir dan kita bimbangi. Khawatir-khawatir nanti kita dijajah semula oleh penjajah bagian luar malah dari dalam. Manakala bagi Surina Seman, sambutan Hari Kebangsaan begitu dirasai di Sarawak dan ia diraikan oleh segenap lapisan penduduk terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Anak-anak pun menyambut tak kira umur yang tak kira bangsa. Sebab kita tu satu Malaysia lah. Sebab Sarawak tu banyakkan bangsa-bangsa satu Malaysia untuk semua menyambut Hari Merdeka. Tidak ketinggalan juga rasa keterujaan para pelajar dalam menyambut hari penuh bermakna ini. Saya mengucap selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia dan juga semua rakyat yang berada di mana-mana tempat. Hakikatnya, walau di mana sahaja kita berada, semangat patriotik dan jiwa bangsa perlu disemai agar rasa kecintaan kepada negara terus kukuh dan sentiasa terpelihara selain mempertahan semangat perjuangan kemerdekaan. Dan pada masa sama, Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan berhubung kes pergaduhan berdarah di sebuah premis hiburan di Siburan, Padawan awal pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Chu Yin Lok, dalam kejadian sekitar pukul 4 pagi itu, 6 lelaki bersenjatakan kayu dan pisau dikatakan telah menyerang 2 lelaki ketika mereka sedang minum. Serangan tersebut menyebabkan kedua-dua mangsa yang berumur dalam lingkungan 50-an mengalami kecederaan parah di bahagian perut. Mangsa kini dirawat di Hospital Umum Sarawak dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Superintendent Chu berkata pihaknya juga sedang mengesan 3 lagi suspek yang masih bebas.
Beliau yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan insiden ini di Kuching. Kes yang mungkin berpunca daripada pengaruh alkohol berlebihan ini akan disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana meratangkan kecederaan dengan senjata. Ketua-ketua masyarakat di sekitar daerah Kanawi disaran agar mencari cara untuk meningkatkan sosioekonomi anak buah mereka yang tinggal di Rumah Panjang. Ahli Dewan Undangan Negeri Macan, Ellen Siden Gramong berkata, antaranya dengan memanfaatkan kekayaan alam semula jadi di kawasan tersebut untuk dijadikan produk pelancongan. Ujarnya, Rumah Panjang sendiri boleh ditransformasikan menjadi rumah inap desa bagi memberikan pengalaman budaya masyarakat Iban kepada pengunjung dari luar. Selain itu, aktiviti air seperti sukan bot laju, tarian tradisional dan permainan tradisional juga boleh menjadi salah satu daya tarikan kepada pelancong mengunjungi Rumah Panjang. Ellen Gramong berucap merasmikan majlis penutupan Karnival Inap Desa Rumah Benjamin di Kanawit. Beliau mahu agar inisiatif penduduk Rumah Panjang Benjamin dalam menganjurkan karnival itu dicontohi oleh penduduk Rumah Panjang lain kerana ia berjaya membuka peluang menjana pendapatan tambahan kepada penduduk. Antara aktiviti sepanjang 3 hari karnival berlangsung termasuk pertandingan ngajat dan bertabuh, pertandingan menyumpit, tarik tali dan kejohanan bot laju 3 silinder. Kerajaan diminta mengekalkan operasi di pintu masuk Malaysia Brunei sehingga pukul 12.30 malam seperti sekarang. Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah berkata, langkah itu penting memandangkan kedudukan bahagian Limbang yang terpisah oleh negara jiran Brunei dan akan menyukarkan penduduk sekitar sekiranya berlaku kecemasan untuk rawatan di Hospital Miri. Sebelum ini, Kementerian Dalam Negeri KDN bercadang mengkaji kemungkinan menyeragamkan waktu penutupan sempadan di seluruh negara, termasuk kemungkinan diawalkan sebagai satu langkah mengatasi masalah sosial seperti penyelundupan dadah dan senjata api. Pada masa yang sama, Hasbi mahu aspek keselamatan di pintu sempadan dipertingkat dan diperketatkan dengan menempatkan polis dan tentera. Beliau memberitahu demikian dalam pimpinan sambutan Hari Kebangsaan Daerah Limbang 2016 di Dataran Jubli Mas Limbang. Menyentuh mengenai sambutan Hari Kebangsaan, beliau mahu rakyat terutama generasi muda menghargai sejarah kemerdekaan negara serta meneladani semangat para pejuang terdahulu seterusnya mengekalkan keharmonian dan keamanan. Sebanyak 21 kontingen yang terdiri dari jabatan dan agensi kerajaan mengambil bahagian dalam pimpinan tersebut. Semangat perpaduan pelbagai kaum terus dieratkan menerusi jualan amal Gereja St. Columba Parish Church Miri sebagai pengisian cuti umum bersempena Hari Kebangsaan 2016 malam. The Right Reverend Solomon Cheong Sun Boon dari Gereja St. Columba Miri berkata program jualan amal ini bukan sahaja mengeratkan lagi perpaduan, malah memberi peluang kepada pelbagai pihak meningkatkan ekonomi mereka. Jelas beliau, dana yang diperolehi daripada program ini kelak bakal digunakan untuk membina bangunan 3 bilik di kawasan gereja itu yang masih memerlukan sekurang-kurangnya RM60,000 lagi. Beliau ditemui RTM pada program jualan amal Gereja St. Columba Anglican Miri di Miri. Tambahnya, semangat toleransi dan keharmonian kaum di negeri ini khususnya di Miri perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Program diisi dengan jualan pelbagai jenis makanan termasuk lemang, kuih tradisional, pansuk ayam, laksa Sarawak selain disurikan persembahan nyanyian dan tarian oleh murid-murid Taman Didikan Kanak-kanak St. Columba Miri. Komitmen serta sokongan tinggi daripada penjahat awam dan agensi kerajaan telah membawa kepada kejayaan cemerlang Barisan Nasional dalam melaksanakan dasar dan agenda pembangunan di negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Report, Datuk Seri Huang Tiong Hee, kecemerlangan itu juga hasil keyakinan rakyat terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem. Jelasnya lagi, segala dasar dan pembangunan yang dijalankan adalah semata-mata menjurus kepada kepentingan seluruh rakyat Sarawak tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Datuk Seri Huang menyatakan demikian pada majlis penghargaan makan malam Dun Report di Sibu. Beliau juga akan sentiasa bersedia membantu kerajaan untuk meneruskan dan melaksanakan visi Ketua Menteri menjadikan Sarawak terus maju dan makmur. Kira-kira 400 petugas pilihan raya Dun Report diraikan pada majlis itu. Baiklah, seterusnya kita balik ke segmen agenda hari ini.
Baik, antara liputan acara dalam agenda hari ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Unggat Embas mengadakan lawatan kerja ke Bandar Baru Tanjung Manis di Sariki pada pukul 10 pagi. Sementara itu, Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Sharifah Hashidah Said Ahmad Ghazali merasmikan sukan tahunan dan perpaduan mewarna tabika perpaduan bahagian Kuching di SMK Tabuan Jaya pada pukul 10.30 pagi. Untuk mendapat liputan, isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Jamilah Anu menyempurnakan Majlis Anugerah Insentif Kontijen Paralimpiad Sarawak 2016 di Dewan Majmak Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah di Kuching pada pukul 2.30 petang. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa bersama Syuhaidah.